Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran hari Jumaat 29 Januari. Tinggal 2 hari sahaja lagi sebelum kita mengakhiri bulan Januari ini dan memulakan bulan Februari. Apa jua yang sedang berlaku sekarang ini, kami berharap anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja dan sentiasa kekal ceria. Itu yang penting. Walaupun bulan Januari dah nak berakhir, bulan Februari nak bermula, setiap hari adalah hari yang baharu. Jadi kita ambil hari yang baharu itu dengan nafas yang baharu, dengan azam yang baharu. Kalau hari ini mungkin hari lahir anda, selamat hari lahir, dan mungkin ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan anda, selamat ulang tahun perkahwinan. Apa jua majlis kerayaannya, kami ucapkan anda sentiasa, kami harapkan anda sentiasa happy, kekal positif dengan semangat dan tenaga yang berterusan. Okey, baik. Hari ini hari Jumaat, mungkin ada masih lagi yang work from home, ada yang juga pergi ke pejabat. Apa jua yang anda lakukan, kami di WHI sentiasa ingin mengingatkan anda dan juga diri kami sendiri untuk menjaga keselamatan dan kesihatan diri kami dan juga anda. Baik, setakat semalam, kalau boleh kami kongsikan bersama dengan anda, bilangan kes kes baharu COVID-19 yang dilaporkan adalah sebanyak 4,094 kes dan bilangan kematian yang dilaporkan adalah sebanyak 10 kes, menjadikan jumlah kes aktif sebanyak 43,192 kes. Baik, kalau kita lihatkan bilangan kes mengikut negeri, di Selangor adalah bilangan kes yang paling tertinggi dicatatkan di negeri Selangor, iaitu 1,577 kes, diikuti dengan negeri Johor dengan 717 kes. Baik, walaupun kes bilangan angkanya tinggi ataupun rendah, yang penting kita sentiasa mengikut SOP dan menjaga satu sama lain. Okey, baik. Sebelum kami nak kongsikan bersama dengan anda topik hikayat perkahwinan, maklumlah hari ini hari Jumaat, pastinya kami ada satu topik hikayat perkahwinan yang cukup menarik buat anda. Kami nak bersama dengan Uyaina yang ada sesuatu yang istimewa ingin dikongsikan bersama dengan anda. Silakan, Yana. Terima kasih, Sugi. Ya, betul apa yang Sugi katakan tadi itu. Sedar tak sedar dah masuk tinggal lagi 2 hari sahaja lagi sebelum kita masuk ke bulan Februari untuk tahun ini. Apa yang pasti, kami di Wanita Hari Ini sentiasa mendoakan kesejahteraan anda dan kita semua dalam menangani isu pandemik yang sedang berlaku di negara dan juga di seluruh dunia. Tetapi sekarang ini yang nak ingin kongsikan satu perkara menarik dari Lactogrow bersama dengan anda semua. Okey. Si manja selalu cerewet dalam memilih makanan. Justru, jadikan waktu makan mereka lebih menyeronokkan. Inisiatif Nestle Lactogrow sebagai jenama Grow Happy memberi tips untuk menceriakan sekeluarga. Tips inspirasi Social Grow Happy nombor 12 adalah buat bento di rumah. Wow, bestnya. Ajak si manja pilih makanan yang dia suka dan hias sama-sama supaya dia lebih berselera dan makan makanan yang lebih sihat. Bila si manja sihat, dia pun akan ceria. Semuanya bermula dengan perutnya. Berikan Nestle Lactogrow dengan bakteria baik Probiotic L, Rotary untuk perut yang selesa. Baik, itu dia sedikit sebanyak perkongsian dari Nestle Lactogrow. Dah sampai ke nombor 12 perkongsian kami bersama dengan anda. Sedikit sebanyak diharapkan dapat memberi ilham dan juga inspirasi, khususnya buat ibu bapa di luar sana dalam membesarkan anak-anak dalam surrounding ataupun persekitaran yang lebih baik. Okey, kita akan bersama kembali dengan Sugi untuk perkongsian kita pada hari ini. Silakan, Sugi.
Yana, mungkin para ibu yang tengah memasak, menyediakan makanan tengah hari, mungkin bolehlah memberikan ruang yang sedikit ruang pada anak-anak untuk membuat bento mereka. Mungkin bukan sekarang, untuk minum petang pun boleh. Baik, topik hikayat perkahwinan kita pada hari ini, Yana. Bila kita cakap pasal virus, pastinya semua orang akan, orang kata, lebih alert lah sekarang ni kan. Tapi dalam rumah tangga, setelah seseorang, dua individu bersatu pun dalam rumah tangga pun boleh ada virus. Pelbagai jenis virus. Dan kalau dari segi kesihatannya, orang bercakap virus ini berkait rapat dengan mungkin virus-virus besar yang menggemparkan dunia seperti coronavirus ini, SARS dan sebagainya. Tetapi hari ini dalam hikayat perkahwinan, topik berkenaan dengan virus rumah tangga menjadi topik perbualan kita pada hari ini. Kami nak menarik minat anda semua untuk berkongsi mungkin pengalaman hidup anda, ataupun kalau nak berkongsi apa-apa sahaja persoalan bersama dengan tetamu kami di atas talian pada hari ini berkenaan dengan topik virus rumah tangga. Bila cakap mengenai virus, Yana, biasanya saya kira lah rata-ratanya semua orang akan mengambil orang ketiga sebagai contohnya. Dia ni virus rumah tangga saya lah. Dia memusnahkan rumah tangga saya. Tetapi sebenarnya ada banyak virus. Saya boleh, kalau boleh, mungkin saya boleh kongsikan masalah kewangan juga virus. Mungkin sikap ataupun tabiat pasangan kita pun boleh menjadi virus dalam sebuah rumah tangga itu. Betul. Dan apa yang pasti, virus ini, bila kita bercakap tentang virus, kita kena ada anti-vaxnya. Dan apakah antara anti-vax yang akan kita kongsikan dalam topik virus rumah tangga pada hari ini? Terus setia bersama dengan kami dalam perbincangan pada hari ini. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Hari ini. Setiap pasangan melangkah ke alam rumah tangga dengan pelbagai harapan dan jangkaan. Bayangan mengenai kehidupan yang indah memenuhi fikiran. Namun adat berumah tangga pasti ada pasang surutnya. Bahtera yang dilayari tidak sentiasa manis. Kadang-kala terselit juga kepahitan yang mematangkan fikiran. Dalam tidak sedar, ada virus yang cuba meracuni hubungan perkahwinan. Antara virus yang boleh merosakkan sesebuah rumah tangga seperti kehadiran orang ketiga, masalah kewangan, sifat malas pasangan, hobi, campur tangan orang luar dalam perkahwinan dan sebagainya. Sejauh manakah virus dalam rumah tangga ini mampu merosakkan sebuah perkahwinan? Bagaimana cara untuk menangani virus yang melanda serta mengelakkan ia dari memberi penyakit dalam rumah tangga? Seperti yang telah kami war-warkan tadi, virus rumah tangga adalah topik yang akan kami bincangkan dalam hikayat perkahwinan pada hari ini. Dan seperti yang telah kita katakan tadi juga, kalau kita cakap pasal virus ni, ada macam-macam jenis faktor ataupun virus yang akan meretakkan sesebuah perhubungan itu. Hari ini kita akan bersama dengan 3 orang tetamu yang cukup istimewa di atas talian yang sudah pun terhubung sekarang ni, Sugi. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu-tetamu atas talian kami. Kita akan bersama dengan Puan Sarah Zainal Putih selaku kaunselor rumah tangga kita. Itu dia, Puan Sarah. Hai, selamat tengah hari, Puan Sarah. Hai. Okey. Baik, dan kita juga bersama dengan Yana Samsudin dan suaminya Fazil Zahari dan juga 2 anak mereka. Hai, selamat tengah hari. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah tertidur ke? Macam mana tu baby tu? Aish Martin tengah tidur. Aura Aish macam mana? Orang ni dia baru lepas menyusu, nak burpkan dia, so tak boleh nak baringkan dulu. Okey. Apa pun terima kasihlah ya Yana dan Fazil bersama dengan kami. Baik, kami nak mulakan perbincangan ni dengan Puan Sarah dahulu. Virus rumah tangga, Puan Sarah. Kalau kita cakap mengenai virus ni mungkin luas. Pelbagai penyebab ataupun pelbagai virus dalam sesebuah rumah tangga tu. Mungkin Puan Sarah boleh mulakan dengan berkongsi seringkalilah apa yang boleh menjadi faktor ataupun menjadi virus dalam sesebuah rumah tangga. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Berdasarkan pengalaman saya lah sebagai seorang kaunselor rumah tangga, kebiasaannya virus ni dia perkara yang tak baik kan, yang kita tak mahu dalam rumah tangga kita. Berdasarkan kepada kes-kes klien yang saya selalu bawa dalam sesi kaunseling rumah tangga adalah
Contohnya pasangan tak bertanggungjawab, tak bagi nafkah, tak mengenali pasangan, campur tangan keluarga dan pasangan keluarga tu pasangan kita tidak mempertahankan kita di hadapan keluarga mereka. Itulah antara contoh-contoh virus yang boleh kita sekarang ni. Okey. Dan pastinya kita akan membincangkan dengan lebih panjang lagi tentang virus-virus ini dengan lebih mendalam sebab ini kita melihat kepada virus-virus yang berada di sekeliling kita. Mungkin virus juga hadir dari diri kita sendiri. Okey, ini yang menarik saya nak bertanya kepada pasangan suami isteri kita yang sudah pun ada 2 orang anak sekarang. Okey, untuk Fazil dan juga Yana. Orang kata untuk bertahan dalam sesebuah perhubungan ataupun rumah tangga itu bukanlah mudah. Pasti ada pasang surutnya. Apatah lagi setiap hari kita kena mengenali pasangan kita. Untuk anda berdua, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan berkenaan dengan virus. Kalaulah ada virus yang terjadi yang menghinggapi rumah tangga anda berdua, apakah ia? Mungkin boleh dikongsikan. Mereka pandang satu sama lain. Selalu perempuan banyak komplain, tapi saya macam tak banyak komplain je. Kalau kita sebut pasal virus ni benda yang tak baik lah. Tak benda baik pula kan. Kalau selalu kalau dalam rumah tangga ni, pasal rumah tangga, kalau yang saya selalu dengar lah kan. Selalunya sikap dan kebanyakan dia pasal yang sekarang ni yang jadi tu kewangan lah. Sekarang banyak saya dengar lah kawan saya juga. So, macam kalau tanya lebih kepada sikap lah sebab benda ni nak kahwin ni kan dia antara individu dengan individu kan. Pula nak combine jadi bersama, hidup sama. So kalau hari-hari tak okey, tak kenal pasangan ke, macam payah juga tu. Betul? Okey. Baik, mungkin Yana memberikan jawapan yang mungkin agak diplomatik juga. Jadi kita nak terus bertanya kepada Fazil lah. Kalau bagi Yana, tadi Yana kata sikap itu mungkin boleh menjadi salah satu virus dalam rumah tangga. Kalau Fazil, apa antara sikap Yana yang mungkin Fazil rasakan ini macam virus ni dalam perkahwinan kita? Okey, kalau tanya pada saya ataupun kebiasaan lelakinya, orang kata perempuan ni kuat membebel. Tapi kalau kita tengok daripada sudut yang lain, sebenarnya dia membebel tu benda yang betul. Macam contoh kita tinggal baju merata ke, makan tak basuh ke, memang patut dia bebel. Betul. Kan? Kuat ni. Jadi kita dari pandangan lain, maksudnya kata okey juga. So, okey tak apa aku buat. So, kita terima benda tu secara positif. So, walaupun pada awalnya kita anggap dia virus, tapi kita sambut dan kita cuba curekan dia supaya benda tu harmoni. So, insyaAllah okey kot. Ini yang menarik. Bila ada virus, kita cuba cure. Maknanya kena ada vaksinnya. Betul tak? Sebelum saya bertanya kembali soalan kepada Puan Sarah, saya tertarik untuk bertanya Fazil sekali lagi tentang sesuatu yang telah dikongsikan baru-baru ini di laman Instagram Fazil. Okey, Fazil berkongsi tentang ada orang ketiga yang cuba untuk orang kata potong lain lah. Dalam perhubungan anda berdua. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat balik, ini sebenarnya adalah salah satu virus, bukan kecil tapi virus yang sangat-sangat besar yang jika tidak dirawat daripada awal, ianya akan membawa buruk yang sehingga membawa kepada mungkin keadaan yang tidak baik dalam rumah tangga itu. Apa kata Fazil? Okey, baik. Kalau ikut gangguan tu memang daripada awal-awal kahwin pun dah ada dah. Kita macam ignore lah benda tu. Tak ada apa, tak payah layan. Itu cumanya yang saya tertarik untuk exposekan benda tu. Okey. Sebab mesej tu dia hantar ketika isteri saya tengah berpantang. So bila tengah pantang tu memang itu satu ikutnya ujian yang berat lah bagi lelaki kan. Pantang 60 hari, 1 hari. Tiba perempuan main mesej hantar gambar gambar yang seksi, baju tidur apa. Ujian yang berat sebenarnya lah. Tapi saya fikir tujuan kita kena kembali kepada tujuan kita hidup dalam dunia ni. Apa objektif kita? Macam contoh kita sebagai Islam, kita kena ingat pada Allah lah.
So, bila kita ingat pada Allah, kita akan ingat pada isteri kita, mak bapak kita, anak-anak kita. So, bila kita kembali kepada tujuan kita hidup, kita akan sedar. So, kita tak akan mengabaikan dan mensia-siakan masa yang kita ada itulah. Okey. Tersenyum Yana dekat sebelah dengan jawapan Fazil tu. Okey, baik Puan Sarah, mungkin kalau kita dengarkan apa yang Fazil kongsikan, itu adalah antara ujian yang dilalui oleh Fazil. Tapi saya kira saya ada juga terbaca artikel di mana orang mengalami keretakan rumah tangga berlaku disebabkan reunion sekolah. Pergi berjumpa dengan kawan, lepas tu mulalah membuat perbandingan, oh suami I macam ni, isteri I macam ni, dan itu membawa padah pada institusi kekeluargaan dua orang individu kan. Mungkin Puan Sarah boleh kongsikan bagaimana seseorang, okey macam Fazil, dia tahu okey saya sebagai suami ini tanggungjawab saya, tetapi kadang-kadang bila seseorang itu diletakkan dalam satu momen ataupun dalam satu ujian itu, susah kadang-kadang nak keluar daripada itu kan. Mungkin Puan Sarah boleh kongsikan apa yang boleh dilakukan oleh seseorang individu sekiranya ada virus, bukan setakat orang ketiga, mana-mana virus, apa-apa virus, bagaimana mereka boleh kekal dalam, orang kata, meneruskan perhubungan rumah tangga mereka tanpa peretakan. Okey, kalau contoh macam tadi, macam saya tertariklah macam Cik Fazil cakap kan, apa-apa pun kita ingat balik kepada matlamat kehidupan kita kat dunia ni kan. Maksudnya kita nak tak nak bagi kita tahu kalau kita curang ataupun contoh pergi reunion dan kita mungkin teringat balik memori bersama kawan sekolah dan kita tertarik dengan dia, ataupun kawan sekolah kita yang menggoda kita, maka kita kena ingat balik kebiasaannya orang-orang yang akan tergoda ni adalah orang-orang yang tangki emosi dia tu, tangki kasih sayang dalam rumah tangga tu kosong ataupun kekeringan. Jadi untuk kita mengelak berlakunya perkara tersebut, kita kena sentiasa tambah tangki emosi, tangki kasih sayang dalam rumah tangga kita tu. Dan untuk kita tambah tangki emosi tu, nak pastikan penuh, dia punya vaksin itu semestinya adalah ilmu rumah tangga tu sendirilah. Ilmu rumah tangga dan juga ilmu asas agama tu yang akan jadi pembimbing kita supaya kita tahu kalau kita buat benda tu kita akan dapat dosa, kita buat benda tu Allah akan marah kita buat benda tu pasangan akan sedih dengan kita. Itu vaksin utamanya tu sebenarnya. Maknanya kita perlu menguatkan dari segi rohani kita seiring dengan berlakunya virus dalam sesebuah perhubungan ini. Dan saya juga tertarik untuk bertanya kepada Fazil dan juga Yana. Pastinya dalam orang kata sesebuah perhubungan itu antara suami dan isteri, kita ni kan Sugi mesti ada minat kita tersendiri. Okey, mungkin ada setengah isteri suka make up, suka masak, setengah suami pula suka berkebun, suka repair kereta, motor dan sebagainya. Tetapi untuk Yana, okey, minat yang Yana ada ni sedikit unik kerana Yana memang suka main game. Seorang gamer, betul Yana? Betul. Jadi sekarang ni bila dah ada anak kecil, baby baru lahir, adakah bercuti sekejap daripada menjadi seorang gamer ataupun bagaimana? Kita teruskan sebab tu lama-lama dari asal minat tu dia dah jadi salah satu kerja jugalah kan. Cuma kita faham untuk orang yang dah berusia seperti saya dan juga mempunyai keluarga, tiba saya menjadi seorang gamers kan, streamers streamers. So setiap hari orang tengok kita, setiap hari kita buat konten game. So macam awal-awal tu adalah orang kata, kak, mana lelaki tak marah ke? Dia orang tengok, tu anak ke adik kan? Dia ingat puji sama ada kita nak mengaku ke tak kan? Ada yang tak perasan yang sebenarnya saya dah berkahwin, dah ada anak pun. Wah. Sebab betul, nampak muda sangat-sangat. Adalah. Jadi, saya boleh terang. Bagi saya benda ni kita terus terang. Macam lelaki tak marah ke? Tak ada lah, lelaki tak marah. Ni siapa anak ke? Anak saya. Lepas tu cakap, mana dah lama tak jumpa. Anak akak dah masuk 2 dah pun baru lahir ni. Macam tu. Macam Yana lebih berterus terang. Lagi satu untuk pengurusan keluarga lah. Cakap pengurusan keluarga ni kena bijak sikit lah. Contoh macam dan siang mungkin saya ada kerja lain. Sebelum saya ada anak yang kedua, saya ada kerja lain. Kat office saya kena buat. Mungkin bahagian selebriti pun saya kena buat. Tapi balik je saya terus
stream sampai malam. Orang cakap lelaki ke, tak layan lelaki ke kan. Kena benda tu jadual hidup dan juga faham lah. Kalau orang tak faham dan sebenarnya saya minta izin juga. Macam kita kata, sayang, I nak buat ni, bagi tak? Kalau dia kata, okey bagi, so dia nak buat lah. Kalau dia tak bagi, kadang-kadang ada benda, bukan pasal game je lah, ada benda yang dia tak setuju juga. Tapi kita cuba juga untuk, kalau kita nak kan, cuba orang kata diplomasi kan, dia lah cuba cakap apa niat kita kan. Kita nasib baiklah pasangan memahami lah. Dia cakap memang saya tak ada masalah pun. Walaupun malam saya faham orang cakap kau ni tak ada laki ke main kan. Game dengan orang kan. Macam tu lah. Baik, Yana. Tersenyum. Ya, betul. Saya pun perhatikan saja. Tapi Yana, di awal tadi Yana kata Yana dah berusia, dah ada anak. Tak apa Yana, age is just a number. Dan sebenarnya Yana ni boleh dijadikan inspirasi juga walaupun sudah berkahwin, ada anak, masih lagi meneruskan untuk melakukan apa yang Yana minat. Itu boleh dijadikan satu inspirasi sebenarnya. Dan Fazil pula yang tersenyum. Nak tanya sedikitlah Fazil mengenai orang kata tabiat Yana yang suka bermain game ni. Pernah tak hobi Yana? Pernah tak Fazil melihat hobinya itu sebagai satu virus? Okey, masa mula-mula dibagi tahu tu kita susah nak adapt, susah. Tapi bila kita tengoknya, tak apa, aku try main sekali lah. Okey. Join sekali. So bila kita tu dia dah jadi macam hobi satu keluarga. So macam bab dia main game, kita dah tak ada masalah. Even kadang macam anak, kadang-kadang kita bagi dia main, kadang kita macam saya sendiri, kadang saya main juga dengan dia masa live tu. Okey, Alhamdulillah semuanya okey. Kadang ada orang tanya, Kak, laki mana? Ni ada sebelah saya ni. Okey. Soalan dia tu lah. Kan? Sweet sangat bila kita tengok Fazil dan Yana ni kan. Orang kata dalam sesebuah perhubungan itu perlu ada komunikasi, toleransi dan saling memahami. Tak adalah akan terjadinya virus-virus ini. Baik, kita dah bertanya kepada 3 orang tetamu kita. Seterusnya kita nak bertanya pula kepada orang ramai apakah pendapat mereka tentang virus dalam rumah tangga ni. Jom sama-sama kita saksikan. Lelaki biasanya hobi memain futsal ataupun bermain game kebanyakannya. Tetapi ianya akan menjadi buruk jika para suami terlalu obses hingga mengabaikan isteri dan anak-anaknya di rumah. Virus di rumah tangga sebenarnya untuk zaman sekarang berpunca daripada game sebenarnya. Sebab apa, bila kita main game yang isteri ni kadang rasa masa suami tu tak cukup untuk dia. Dia nak spend masa juga dengan lelaki dia. So bagi saya game tu boleh menjadi satu virus yang paling besar untuk meruntuhkan rumah tangga tu. Bila kita menjangkakan terlampau banyak perkara daripada seorang individu dan bila individu tu tak boleh buat macam mana kita minta ataupun kita jangka, benda itu akan mengganggu-gugat keharmonian lah. Antara sebab utama virus dalam keluarga ini adalah disebabkan oleh masalah kewangan, di mana kita mengetahui bahawa ada pasangan suami dan juga isteri yang tidak ada pelan jangka masa panjang dari segi kewangan maupun mereka yang sudah ada anak. Maka ini akan memberikan satu masalah yang besar untuk mereka melakukan perbelanjaan dan juga simpanan. Kurang komunikasi antara pasangan menyebabkan jika berlaku pergolakan rumah tangga, orang luar akan mengambil kesempatan. Melakukan simpanan dan juga pelan kewangan yang lebih baik di antara suami dan juga isteri untuk masa depan mereka dan juga anak-anak. Dan semestinya komunikasi di antara suami dan isteri juga memainkan peranan yang penting supaya mereka dapat hidup lebih harmoni dan juga lebih bahagia. Okay, untuk penyelesaian dia ada 2. Yang pertama, kita sebagai seorang isteri bagi masa kepada suami kita untuk melepaskan stres daripada main game tu. Itu bagi dia masa sikit tapi jangan terlampau lama. Okay. Kemudian yang kedua, belajar main game dengan suami. Contohlah main game tembak-tembak, belajar main game sama. So kita boleh spend time sama-sama even di dalam game. Communicating and managing those kind of expectation. Sebab kita kena faham everybody has flaws, semua orang ada kekurangan and we need to tell each other about it and kena dapatkan satu penyelesaian sebab our goal is to be happy.
Yana dan saya sebenarnya di sini tergelak sebab ramai yang berkata suami main game, belajar main game daripada suami. Mereka belum lagi berjumpa dengan Yana Samsudin. Okey, mungkin Puan Sarah boleh kongsikan. Tadi Puan Sarah ada berkongsi sedikit mengenai tangki emosi. Mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana sesebuah pasangan itu boleh memastikan yang tangki emosi itu sentiasa penuh. Okey, untuk kita pastikan tangki emosi ni sentiasa penuh, kita kena tahu apa tangki emosi pasangan kita. Okey. Ada pasangan sukakan sentuhan, ada pasangan sukakan pujian, ada pasangan sukakan bantuan daripada sudut perkhidmatan dalam rumah tangga, contohnya buat kerja rumah. Dan ada pasangan suka, yang keempat adalah pasangan suka jika dilapangkan waktunya bersama dengan pasangan. Maksudnya spend time bersama. Jadi kadang-kadang ada orang dia tak faham kenapa pasangan dia tu macam dia rasa dia dah bagi kasih sayang yang cukup kepada isteri dia ataupun suami dia. Tapi kenapa pasangan masih lagi selalu cakap, awak ni tak sayang saya, awak tak sayang saya. Mungkin dia mengisi tangki yang salah kepada isteri ataupun suami dia tu. Jadi kena kenal pastilah apa tangki emosi pasangan kita yang boleh membuatkan pasangan rasa sangat disayangi, rasa dicintai dan yang boleh membangunkan keharmonian rumah tangga. Okey, jadi apa yang Puan Sarah kongsikan tadi adalah kita perlu memahami bagaimanakah emosi pasangan kita ni, bagaimanakah dia react terhadap sesuatu perkara itu. Dan mungkin ini juga yang dilakukan oleh Yana dan juga Fazil, di mana mereka saling mengenali antara satu sama lain. Sekarang ni dah belajar main game pula sama-sama, meluangkan masa satu keluarga bersama-sama dengan main game. Tetapi untuk Fazil sendiri, melihat sebagai seorang ketua keluarga, bagaimana Fazil memastikan yang tak kiralah apa sahaja virus yang datang yang hinggap dalam perkahwinan Fazil dan juga Yana, ianya dapat ditepis untuk menjamin keharmonian rumah tangga ni? Okey, itulah maksudnya kita kena sentiasa berbincang. Yang adil pada pasangan kita. Macam contoh apa yang saya buat sekarang, kadang berlainan juga dengan saya observe kawan-kawan lain. So, contohnya, dia simple thing. Kalau macam saya keluar, balik lewat apa semua, isteri call ke, video call ke, mesej ke, saya akan reply. Sibuk je, saya akan reply. Itu sebab kita, bila kita tak buat dia orang risau, tu dia orang akan aman lah kat rumah. Sebab saya bagi satu contoh, saya observe daripada kawan saya sendiri, kita tengah ramai-ramai, laki semua ni. Laki tu bila wife dia call, dia macam bisik-bisik. Ada kerja ni. Dah. Dia tak. Okey. Saya terus cakap dengan dia, kita lepak semua laki ni. Bila hang buat macam tu, hang akan buat isteri hang sangsi. Betul. Tak sampai beberapa minit, dia angkat phone dia, snap gambar kawan-kawan dia. Tunjukkan dekat bini dia, dia lepak dengan laki. So bila kita terus transparent, wife nak video call ke apa, just layankan je. So dia pun tak akan sanksi, so mungkin virus tak akan timbul. Okey, dan apa yang dikongsikan Fazil adalah Fazil ada memang satu tips yang amat orang kata berguna sebenarnya. Sebab kadang-kadang memang betul apa kata Fazil tadi. Ramai yang berbisik sehingga kan orang di sekeliling mereka pula rasa macam restless, lain macam pula. Dan mungkin Yana boleh kongsikan jugalah Yana kan. Mungkin ramai yang selalu mempersalahkan wanita ataupun isteri menyebabkan sebagai penyebab virus rumah tangga. Banyak ada expectation lah, banyak merungut lah, ni lah, tu lah kan. Mungkin Yana sebagai seorang isteri boleh kongsikan sebenarnya isteri tak banyak pun je nak. Apa yang benda simple yang Yana rasakan boleh membuatkan suami dan isteri itu mempunyai keserasian ataupun saling faham memahami. Okey, dia macam inilah sebenarnya sebagai manusia. Kita cakap sebagai manusia, kita perlu masa untuk diri sendiri macam me time. Kita ada masa, kita kena hormat. That's why kita kena tahu kita ni asal di mana, datang di mana. Contohnya kita lahir di dunia ni, Allah yang cipta kita kan. So kita ni dalam dunia ni untuk apa sebenarnya? Kalau kita tak ingat benda tu, contohlah kita main game ke kan. Contoh, kita dah berkeluarga, kita main game. Kita lupa dunia kan. Lupa anak bini, lupa isteri,
lupa suami pun tak boleh juga. Lepas tu kita dah kahwin. Bila kita dah kahwin, kita fikir, oh laki kita ni 100% kita punya. Lepas tu orang lain tak boleh cakap dengan dia. Marah. Rasa, ni ada perempuan lain lah ni. Pun tak boleh. Kita anggap ni semua pinjaman. Macam tu lah sebenarnya. Kalau kita rasa kita bersedana, apa saja kita buat, kita tak takut kehilangan, insyaAllah kita tak akan ada rasa macam nak angin je kalau lelaki tak ada depan mata. Okay. Kalau kita rasa ni Allah pinjam kat kita. Begitu juga dengan cinta. Kalau rumah tangga, Allah pinjam kat kita. Kita kena hargai, kita tak tahu bila dia nak tarik balik. Dia nak cabut nyawa suami kita ke, hilanglah cinta kita kan. Ataupun tiba-tiba kita jadi tak suka. Jadi sementara cinta tu ada, lebih baik kita menikmatinya, kita baik-baik. Contoh kita ada masalah, kita rasa laki kita ni tak faham kita lah. Muka dalam hati kan. Apa kata kita buat pillow talk? Yang ni yang nak selalu buat. Pillow talk Pillow talk. Ni sebelum tidur lah ya? Sebelum tidur kena bersembang dulu? Sembang dulu. Sembang macam sayang, I rasa kan tadi kan macam ni I penat lah. Ataupun badan I penat lah. I tak sempat lah nak buat ni semua. Dia juga meluahkan. Meluahkan. Kadang-kadang lelaki saya pernah juga cakap dengan dia macam tak faham. Dia kata, you nak? Apa lagi you nak? Dia kata, dia adalah bukan dia marah tau. Dia kata, apa lagi you nak? I kan ada dengan you. Bukan, memang you ada. Tapi macam tak membantu. Nanti kita tapi saya sangat bersyukur saya dapat pasangan yang sangat memahami, yang nak mendengar bila saya bercakap. Baik. Saya cakap kan, Puan Sarah, berapa ribu? 10,000 patah perkataan. Baik. Jadi kita kena cakap, suami kena dengar. Sebenarnya bila saya terus terang saya pun bukannya pandai sangat dalam rumah tangga, tapi saya cari pengetahuan. Pengetahuan tu maksudnya nak jadi isteri macam mana, nak ada anak macam mana. Saya nervous tau nak ada anak dengan kerja saya kan. Kerja saya tak ikut time. Ya, betul. Dan yang penting kita perlu memperbaiki diri kita setiap hari untuk menjadi versi yang terbaik. Bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Betul Yana dan juga Fazil. Terima kasih di atas perkongsian Yana, Fazil. Banyak sebenarnya kita nak tanya kan Sugi. Tapi itulah masa pula dah sampai ke hujung-hujungnya dah ni. Yang penting seperti yang Puan Sarah kongsikan tadi, kita kenal pasti tangki emosi pasangan kita dan sentiasa penuhinya. Kan Puan Sarah? Betul. Okey, baik. Terima kasih Puan Sarah, Yana dan juga Fazil. Terima kasih juga kepada baby dan juga anak kecil tu. Diam je sepanjang perbincangan. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu dia Yana. Perbincangan yang cukup menarik sebenarnya. Sebab seperti yang Yana katakan juga, kadang-kadang kita meluahkan tapi kalau pasangan kita tak mendengar, tak ada, orang kata no point juga. Betul. Kan? Saya kira juga love is reciprocal. Dia bukan sahaja bertindak satu jalan tetapi dia adalah dua hala. Di mana dalam sesebuah keluarga itu, di dalam sesebuah rumah tangga itu perlu ada perbincangan, perlu ada komunikasi untuk memastikan kita dapat melahirkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Kembali bersama kami dan dalam segmen Tajaan hari ini kita bersama dengan tak lain tak bukan Datuk Azril Mohamad Razi selaku pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Selamat tengah hari Datuk. Selamat tengah hari Sugi, apa khabar? Sehat Datuk. Okey, baik Datuk. Terus kongsikan mengenai 4 produk daripada V Asia yang ingin Datuk kongsikan. Okey, terima kasih Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Sugi, salam Jumaat kepada seluruh penonton ya. Saya percaya hari ini sesuatu yang sangat istimewa untuk wanita. Sugi, yang mana ya seiring peningkatan usia ya, berlaku perubahan hormon. Bila dah berlaku perubahan hormon ni mulalah ya wanita risau ya. Sebab apa? Bila hormon dah berubah ya, kita akan kelihatan nampak lebih tua, rambut gugur, kulit kendur, masalah jeragat, bentuk badan tak menawan ya, kadang-kadang jadi obesiti dan sebagainya ya. Apapun Sugi, saya pasti dan percaya ya dilema-dilema wanita ni, dan setiap wanita pastinya akan melalui beberapa fasa ya, seperti kata orang tu anak dara, kemudian dah berkahwin jadi ibu, bila dah jadi ibu kemudian jadi nenek ya, yang mana ya
pramenopause, menopause dan sebagainya. Pada ketika inilah wanita akan kelihatan nampak tua sangat, nampak haggard dan sebagainya, berlakulah macam-macam masalah dan seiring peningkatan usia juga, kalau kita perhatikan wanita ada masalah kadang-kadang kitaran haid yang tidak teratur, kemudiannya hot flashes ataupun kadang-kadang keinginan yang berkurangan dan macam-macam lagi masalah dalaman. Saya kira permasalahan dalaman ini amat membimbangkan. Apa pun jangan lupa kalau kita perhatikan amalan nenek moyang terdahulu, mereka mengamalkan pengambilan jamu seperti Kacik Fatimah, manja kani, akal syapat yang sangat-sangat baik untuk dalaman wanita. Jadi apa yang Asia tawarkan kepada seluruh wanita ialah herba-herba yang terbaik ini kita garapkan dengan bantuan pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah. Kita hasilkan jus jamu moden Ladies Collagen ni, yang mana Ladies Collagen ni sangat-sangat istimewa. Rugi kalau wanita tak cuba, sebab apa ianya mengandungi herba-herba terbaik untuk wanita seperti Kacik Fatimah, manja kani, akar serapat, pura relobata dan juga pura ramifika, bersama makanan tambahan lain seperti habatus sauda, asam jawa, halia, ekstrak manggis, acai beri dan macam-macam lagi herba kita garapkan. So apa kita nak pengguna-pengguna bila mereka amalkan seawal pengambilan kali pertama mereka dapat merasai dan melihat keberkesanan badan rasa lebih cergas, lebih bertenaga yang mana mengikut kajian antara intipati yang kita gunakan ialah seperti manja kani, yang mana manja kani ni sebenarnya kaya dengan ejen awet muda, kemudiannya kaya dengan ramuan seperti kalsium, tanin, vitamin A, vitamin C, galic acid dan seterusnya. Satu lagi herba yang kita gunakan iaitu Puraria Messika. Yang mana Puraria Messika ni sangat subur di utara negara Thailand. Kita import herba Puraria Messika ni dan kita garapkan dalam Ladies Collagen. Sebab apa mengikut satu kajian di University of Chulalongkorn di Bangkok mendapati pengambilan Puraria Messika ni dapat membantu menganjarkan aset-aset wanita, melambatkan penuaan, mencantikkan kuku, rambut dan juga tumit pada terutama kalau wanita biasanya tumit mereka merekah dan sebagainya. Yang mana pengambilannya sangat baik sebab apa ianya sangat tinggi dengan herba dan juga ramuan estrogen dan progesteron yang sangat baik untuk dalaman wanita. Jadi Ladies Collagen ni Sugi, cara pengambilan sangat mudah satu hari hanya sekali. Anda amalkan satu sudu dah cukup kalau bagi yang belum berkahwin. Kalau dah berkahwin boleh amalkan sehingga 2 kali ganda, 2 sudu pada waktu pagi dan juga waktu malam. Dan harganya hanyalah RM95 sahaja Sugi. Dan bagi wanita kalau ada bajet ataupun yang lebih berkemampuan, Datuk, boleh dapatkan Ladies Platinum yang mana Ladies Platinum ni dijual dengan lebih mahal sedikit, yang mana mampu memberi keberkesanan sehingga 3 kali ganda lebih berkesan. Dan Ladies Platinum ni harga dia RM79.90, isian 500 ml yang mana mampu bertahan lebih lama. Dan istimewanya Ladies Platinum ni menggabungkan lebih daripada 50 herba yang baik untuk dalaman wanita. Jadi saya kira kalau wanita yang berkemampuan boleh dapatkan Ladies Platinum, yang mana seperti saya katakan tadi mampu memberi keberkesanan yang lebih, terutamanya kalau wanita yang dah berusia 40 tahun ke atas, menghampiri fasa pramenopause, menopause dan sebagainya dan saya percaya pada ketika ini jugalah kata orang tu ramai wanita mengimpikan kata orang tu kalau boleh nak kekal seperti pengantin baru, mengekalkan keharmonian rumah tangga. Jadi jangan lupa dapatkan herba-herba terbaik ni yang mana anda boleh dapatkan secara ringkas, secara mudahnya dengan hanya membeli minuman tambahan Ladies Collagen ataupun Ladies Platinum di Asia ni di toko-toko jamu, ataupun boleh buat belian secara online di jombai.my Sugi. Datuk. Dan seterusnya bagi wanita yang mementingkan bahagian keintiman ni, jangan lupa dapatkan Segar Wangi Wash, yang mana Segar Wangi Wash ni merupakan pembersih yang sangat-sangat istimewa. Seawal penggunaan biasanya akan rasa lebih sejuk, lebih dingin, lebih selesa. Dan Segar Wangi Wash ni juga turut diperkaya dengan herba terbaik untuk wanita seperti akar serapat, manja kani dan juga sirih. Seperti mana kita ketahui khasiat sirih ni bertindak sebagai ramuan antiseptik mula jadi dan harga Segar Wangi Wash ni hanyalah RM22 saja. Penggunaannya mampu bertahan lama Sugi. Kalau beli satu botol ni boleh bertahan sehingga 2 bulan ikut cara penggunaan Yang penting dalam masa sama juga dapat membantu membersih, mencerah dan saya faham dilema wanita ni banyak sangat masalah. Kadang-kadang ada masalah ketidakselesaan ataupun bau dan sebagainya. Jadi boleh gunakan Segar Wangi Wash yang hanya berharga RM22 sahaja. Dan satu lagi yang terakhir, Sugi, saya juga turut bawakan ni dia Orange Talk. Saya faham ketika PKP ni kita makan macam-macam Sugi. Dah makan macam-macam, jangan lupa amalkan Orange Talk ni yang dapat membantu pelawasan yang lebih baik mengatasi masalah sembelit dan kemudiannya dalam masa sama juga dapat membantu mengekalkan bentuk dan juga berat badan yang lebih ideal. Dan harga Orange Talk ni RM36 dan saya sangat cadangkan pengambilan Orange Talk
untuk berat badan melebihi 70 kg, kalau anda kurang daripada 70 kg boleh dapatkan Apple Talks yang hanya berharga RM32. Baik. Dengan setiap pembelian Orange Talks dan juga Apple Talks anda akan mendapat shaker secara cuma. Shaker secara cuma kita bagi dan pengambilan Orange Talks juga dapat membantu memberi rasa kenyang, melawaskan, dan saya percaya sangat baik untuk usus yang lebih sihat. Sebab apa Yana, Sugi? Usus yang kotor ni kadang-kadang boleh menyebabkan macam-macam masalah kesihatan. Kemudiannya perut memboncit, obesiti dan sebagainya. Jadi salah satu cara untuk mengekalkan kesihatan dan juga berat badan yang adik dan dengan mengamalkan serat yang mencukupi. Jadi anda boleh dapatkan Orange Talks yang hanya berharga RM36 sahaja. Secara ringkasnya Sugi, untuk dalaman wanita, kesihatan wanita, kecantikan wanita, jangan lupa dapatkan Ladies Collagen. Kalau anak dara belum kahwin boleh dapatkan Ladies Collagen. Amalkan 1 kali sehari. Kalau dah berkahwin boleh amalkan sehingga 2 kali sehari. Kalau yang mana yang lebih mampu boleh dapatkan Ladies Platinum berharga RM79 sahaja. Kemudiannya pembersih keintiman wanita ni harga RM22, Segar Wangi Wash. Dan kemudiannya untuk bentuk badan yang menawan Sugi, jangan lupa dapatkan Orange Talks yang hanya berharga RM36 sahaja. Okey, baik. Kalau kedai-kedai jamu, pastikan Big Asia baru beli. Sebab apa? Big Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik Sugi. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami 01800 88 3990. Saya ulang balik, 1-800-88 3990. Dan jangan lupa dapatkan belian secara online di jombai.my, jomby.my. Ada potongan diskaun yang sangat istimewa sempena perayaan Hari Cina ni. Okey, baik Datuk. Terima kasih Datuk Azril atas perkongsian 4 produk daripada V Asia. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan Uyaina. Wanita hari ini. Itu dia Aiman Siddiq dengan lagunya Cinta Terakhir. Bersama juga di talian sekarang ini Aiman dan juga Syazmin. Hai Aiman dan juga Syazmin. Hello. Okey, baik. Sebelum kita nak mengetahui lebih lanjut mengenai lagu ni, kami nak mendengar suara anda berdua secara live. Boleh nyanyikan sedikit lagu Cinta Terakhir ini? Boleh. Boleh, okey. Silakan Aiman dan Syazmin. Mungkin kan terputus di tengah jalan, mungkin kan terlerai tanpa ikatan. Usah ragu dengan takdir, mungkin kita akan berbeza haluan berakhirnya cerita percintaan. Segalanya Wow. Sayang sekali kami tidak boleh mendengarnya di studio, tapi apa pun masih lagi sedap. Baik, Aiman dan juga Syazmin, mungkin boleh terus kongsikanlah mengenai lagu Cinta Terakhir ini. Okey, aku cakap dulu Min Alright, lagu ni dah rilis 9 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas. Okey, so pada masa tu kita belum ada yang apa kita panggil ni? Official punya video. Okey, so sekarang kita try buat new and kita try masukkan Min sekali dalam tu. Wah, lagu 9 tahun yang lalu diberi nafas baru dan sedikit berbeza di mana ada kolaborasi bersama dengan Syazmin. Betul. Okey, Syazmin, boleh kongsikan sikit apakah perasaan Syazmin apabila Aiman datang dan membawa lagu ini untuk bergandingan bersama dengan Syazmin? Dia macam mana sebab saya saya sendiri dah lama, dah beberapa tahun lah dalam industri ni, so masa Aiman panggil balik untuk panggil ajak berduet tu, ngam-ngam masa tu saya baru juga nak come out with a new single, nak baru start balik. So memang orang kata macam mana, memang ngam-ngam lah. Memang peluang tu dibagi oleh Aiman untuk menyanyikan lagu yang dah popular sebenarnya kan, lagu ni dulu sangat-sangat top dulu lagu ni. So memang sangat-sangat orang kata
rasa berbangga lah dipilih untuk nyanyikan sama-sama. Tepat pada waktunya lah ya Syazmin. Dan Aiman, mungkin Aiman di sini boleh kongsikan lah. Mungkin seperti yang kita tahulah 2021 adalah tahun yang cukup orang kata challenging buat semua orang. Tapi bagi Aiman sendiri dalam kerjaya Aiman, apa perancangan seterusnya buat tahun 2021 ni? Kalau kiranya kita ada beberapa produk yang nak di-release, Alhamdulillah tengah set up. Cumanya cause of pandemic ni banyak yang terganggu lah, maksudnya untuk sebab saya duduk Terengganu, kebanyakan kerja kebanyakannya memang di KL tapi insyaAllah if semuanya beransur pulih, kita akan release beberapa lagu, antaranya Zikir dan juga lagu duet insyaAllah. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Aiman Siddiq dan juga Syazmin. Thank you. Kami doakan agar lagu ini semakin diterima, semakin popular dan semoga anda berdua dapat melahirkan lebih banyak lagi karya-karya hebat. Terima kasih Aiman, terima kasih Syazmin. Drive safe Aiman. Thank you. Okey, baik. Masa amat mencemburui kita hari ini ya. Tak sedar kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Esok Sugi, kami berdua akan kembali bergandingan di WHI Extra membincangkan tentang kekal aktif di PKP, semasa PKP. Ya, jadi jangan lupa saksikan WHI Extra esok. Jumpa lagi, jangan merindui kami sangat. Esok kami akan berjumpa dengan anda. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum, bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati.